Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan mingguan yang memaparkan pelbagai peristiwa yang berlaku di sekitar benua Asia sepanjang minggu ini. Antaranya seluruh rakyat Kemboja diselubungi dengan kesedihan dalam suasana berkabung apabila bekas Raja Norodom Sihanouk yang dikasihi meninggal dunia. China dan Filipina pula berbincang secara meluas mengenai bagaimana mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua pihak. Pihak Kastam Hong Kong pula merampas hampir 4 tan gading gajah bernilai hampir 3.5 juta dolar Amerika. Dan pameran kesenian Bienal Antarabangsa ke-5 yang diadakan di Muzium Kesenian Kebangsaan di Beijing menambat hati lebih 200,000 pengunjung dari seluruh dunia. Kita ikuti laporannya bersama Husin Ismail. Rakyat Kemboja berkabung secara rasmi minggu lalu ketika keranda ia membawa mendiang Raja Norodom Sihanouk tiba di lapangan terbang Phnom Penh. Baginda mangkat pada 15 hari bulan Oktober lepas di Beijing kerana uzur pada usia 90 tahun. Ucapan takziah juga diterima daripada para pemimpin dan ketua kerajaan seluruh dunia. Kehilangan pemimpin yang dikagumi ini akan sentiasa dikenang khususnya sumbangannya terhadap keamanan, kestabilan dan pembangunan di Kemboja. Mendiang Raja Kemboja dibawa pulang oleh anaknya Raja Norodom Sihamoni, bekas Permaisuri Norodom Moninith dan Perdana Menteri Hun Sen. Upacara tradisi diadakan di lapangan terbang dan sepanjang perjalanan menuju ke Istana Diraja sejauh 10 kilometer. Keranda mendiang Sihanouk ditempatkan di Istana Diraja selama 3 bulan bagi orang ramai memberikan penghormatan terakhir sebelum upacara keagamaan diadakan menurut tradisi Buddha. Lebih 100,000 orang rakyat memberi penghormatan terakhir di sepanjang perjalanan. Seluruh negara diselubungi kesedihan ketika bendera kebangsaan Kemboja dikibar setengah tiang sepanjang musim berkabung. Rakyat juga memasang sekeping kain kecil berwarna hitam pada baju sebagai tanda mengingati raja yang mereka kasihi. Kesemua 13 rangkaian televisyen dan 101 buah stesen radio membatalkan program harian untuk menyiarkan dokumentari mengenai perjuangan dan pencapaian mendiang Raja Sihanouk, baginda memerintah Kemboja sejak tahun 1941. China dan Filipina bersetuju bagi mengekalkan dialog dan mengatasi jurang perbezaan pendapat untuk mengelak kesan negatif mengenai hubungan kerjasama. Perkara ini disentuh oleh Naib Menteri Luar China Fu Ying ketika mengadakan lawatan ke Filipina baru-baru ini. Naib Menteri Luar China yang mengadakan lawatan ke tanah besar itu juga mengadakan perjumpaan bersama Setiausaha Luar Filipina, Albert Del Rosario, dan mempengerusikan bersama Kementerian Perundingan Luar ke-18 dengan penolong Setiausaha Bagi Dasar Filipina, Erlindo Basilio. Dalam temubual bersama Xinhua, Fu berkata kedua-dua pihak berbincang secara meluas mengenai isu mengukuhkan hubungan dan bertukar pandangan mengenai hubungan China-Filipina dan isu yang menjadi kepentingan bersama dalam membina keyakinan. Kedua-dua negara juga bersetuju bagi bekerjasama dalam melaksanakan persetujuan yang dicapai antara kedua buah negara dan meningkatkan pertukaran dua hala di semua peringkat dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan, sains dan teknologi dan pertukaran penguatkuasaan undang-undang. Di Sri Lanka, para pembantah berarak di jalan-jalan raya di Pelabuhan Kudawela, Sri Lanka bagi membantah pembunuhan ke atas 3 orang nelayan selepas kapal nelayan mereka dirampas. Akhbar setempat melaporkan sekumpulan lelaki bersenjata merampas kapal nelayan itu di persisiran selatan yang mana kumpulan tersebut bertindak mencampakkan ke air 4 dari 5 anak buah kapal terbabit. 3 orang daripadanya dipercayai lemas sementara yang lainnya berjaya diselamatkan oleh sebuah kapal dari luar negara dan diserahkan kepada kapal tentera laut Sri Lanka. Pemilik kapal nelayan yang juga beroperasi di pelabuhan nelayan yang sama, Jessica Shamali, meminta agar Presiden Sri Lanka mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengatasi insiden itu dengan menjalankan siasatan dan tangkapan ke atas pelakunya.
Polis yakin kapal nelayan itu dirampas oleh sekumpulan lelaki yang tidak dikenali bagi tujuan penyeludupan dari Sri Lanka ke Australia. Dalam kejadian lain, 15 orang awam terkorban dan 18 yang lainnya cedera dalam satu kemalangan bas di utara wilayah Balkam, Afghanistan. Bas yang malang itu membawa sekumpulan penumpang lelaki dan wanita untuk menghadiri satu majlis perkahwinan dilaporkan terpijak sebiji bom di tepi jalan. Kebanyakan mangsa dalam keadaan parah, sebahagiannya mengalami cedera dan memerlukan rawatan rapi. Bom tepi jalan itu dilaporkan diletakkan di sana oleh musuh Afghanistan dan sekaligus menjejaskan sebuah bas awam mengorbankan nyawa 15 orang awam termasuk wanita, lelaki dan kanak-kanak. Kumpulan pemisah sering menggunakan bahan letupan untuk menyasarkan serangan ke atas tentera Afghanistan dan tentera campuran menyebabkan bilangan yang terkorban ke atas orang awam meningkat akibat serangan itu. Di China pula, Kastam Hong Kong berjaya merampas hampir 4 tan gading gajah bernilai hampir 3.5 juta dolar Amerika dalam satu serbuan terbesar terhadap produk-produk spesies terancam. Gading-gading tersebut diseludup secara haram dari Afrika. Para pegawai kastam Hong Kong dan negara jiran Guangdong merampas sebanyak 1,209 gading gajah dan 1.4 kilogram barang hiasan yang diperbuat dari gading dalam satu operasi bersama anti penyeludupan di pelabuhan kontena Kwai Chung, Hong Kong. Akhbar South China Morning melaporkan semasa serbuan sejumlah 3.8 tan gading dari 600 ekor gajah Afrika dirampas dari sebuah kapal yang tiba dari Cape Town, Afrika Selatan. Hong Kong merupakan pengimport, peniaga dan pengeluar terbesar ukiran, kesenian dan produk-produk gading sebelum perdagangan antarabangsa gading-gading diharamkan pada tahun 1990. Lain pula halnya di Sydney, Australia, seorang penjaga zoo Taronga mengalami cedera serius setelah dihimpit oleh seekor gajah muda baru-baru ini. Ketika kejadian, penjaga zoo tersebut menjalani sesi latihan rutin bersama gajah di kawasan tertutup dan mujurlah 2 orang penjaga zoo berjaya membantu menghalau gajah itu bagi mengelak kejadian bertambah buruk. Penjaga zoo yang cedera itu dihantar ke Hospital Royal North Shore bagi menerima rawatan lanjut. Pengarah zoo Cameron Kerr mengarahkan pihak berkuasa menyiasat punca kejadian dan menyeru semua penjaga zoo agar meningkatkan kewaspadaan semasa bertugas di sana. Pameran kesenian Biennale Antarabangsa kelima yang diadakan di Museum Kesenian Kebangsaan di Beijing pada 28 September lalu menarik lebih 200,000 pengunjung dari seluruh dunia. Pameran ini memaparkan sebanyak 700 hasil kesenian dari 84 buah negara. Dengan tema pameran masa depan dan masa kini, pameran ini akan menggabungkan semangat kerohanian dan pemedulian bagi masa depan sebagai usaha mendedahkan pandangan yang menyeluruh mengenai kesenian kontemporari dunia dari sudut yang berlainan. Di samping itu, kerja-kerja kesenian lukisan tradisi Cina dan hasil lukisan menggunakan minyak dan arca juga ditonjolkan. Biennale juga melancarkan 4 bahagian pameran termasuk pameran kesenian kontemporari dan pameran kesenian kontemporari Meksiko. Sekumpulan penggemar seni lukisan di kalangan warga emas juga diundang menyertai pameran ini. Pameran tersebut berakhir pada 22 hari bulan Oktober lepas. Para artis Malaysia dan Singapura bergabung tenaga bagi membuat persembahan pentas dalam persembahan muzik luar biasa ke-7 yang diadakan baru-baru ini di Pawagam Television Media Corp Singapura. Menteri Penerangan, Perhubungan dan Kebudayaan Malaysia, Dr. Roy Suyatim menjelaskan pertunjukan seumpama ini disifatkan sebagai persembahan yang berkualiti tinggi yang dapat menggabungkan persembahan dalam era baru dan lama. Katanya integrasi 2 era itu ialah seperti era P. Ramlee dengan filem Penarik Beca yang mana nyanyiannya digubah
kepada lagu moden yang dipersembahkan oleh gabungan artis-artis Malaysia dan Singapura. Antara tetamu yang menyaksikan persembahan ini, Menteri Penerangan dan Perhubungan dan Kesenian Singapura, Dr. Yaakob Ibrahim. Di wilayah Laguna, Filipina, para peserta larian maraton terpaksa menghadapi berbagai cabaran sukar, termasuk berlari dalam keadaan berlumpur sebelum menamatkan perlumbaan sejauh 10 km. Perlumbaan yang berasaskan kepada gaya latihan tentera ini memperuntukkan masa 5 jam untuk para pelari menamatkan perlumbaan dengan mengharungi laluan berlumpur, dinding-dinding yang berdiri tegak dan perangkap jaring untuk sampai ke garisan penamat. Sambil berlari, para peserta juga membawa beg-beg yang mengandungi pasir dan mendaki bukit. Penganjur perlumbaan Vince Rodriguez berkata, perlumbaan ini menawarkan cabaran berbeza dari perlumbaan maraton biasa. Para peserta diberikan pingat selepas melepasi garisan penamat, tetapi mereka lebih suka kepada simburan air. Hasil dari perlumbaan ini akan disumbangkan kepada anak-anak yatim tentera Filipina. Beratus-ratus orang menyertai larian maraton menaiki bangunan tertinggi di Shanghai dengan memanjat 2,754 anak tangga untuk sampai ke tingkat 100. Sekitar 300 peserta dari seluruh dunia memanjat anak tangga Pusat Keuangan Dunia Shanghai, salah sebuah bangunan pencakar langit setinggi 492 meter atau 1,614 kaki. Rolf Marschen dari Austria sampai ke tangga teratas dengan catatan masa terpantas 18 minit dan 55 saat. Marschen yang mempunyai minat berlari memanjat anak tangga berusia 46 tahun berada di Shanghai hanya untuk menyertai pertandingan ini. Beliau berpendapat pertandingan ini adalah yang terbaik di dunia sepanjang penyertaannya. Ke-8 pemenang diberi ganjaran kupon bernilai 500 yuan atau $80 untuk berbelanja di Pusat Keuangan Shanghai. Pusat tersebut menempatkan pejabat-pejabat, hotel-hotel dan gedung-gedung beli belah. Shanghai ketika ini sedang membina sebuah lagi bangunan iaitu Menara Shanghai setinggi 632 meter atau 2,073 kaki dan bakal menjadi bangunan tertinggi di China apabila siap nanti. Sementara di China, berakhirnya peraduan layang-layang kebangsaan 2012 yang memperlihatkan kemahiran dalam pembuatan layang-layang. Peraduan yang diadakan di wilayah Zhejiang di timur China itu disertai oleh 36 pasukan di seluruh dunia dengan lebih 400 layang-layang dipertandingkan pada pertandingan 2 hari itu. Layang-layang terbesar berukuran lebih 220 meter persegi dan layang-layang terpanjang berukuran lebih 200 meter antara yang menarik perhatian. Jawatan kuasa penganjur menetapkan zon khas bagi orang awam dan juga para penonton bermain layang-layang. Dari segmen Asia, kita beralih pula ke segmen Jeneral ASEAN minggu ini, antaranya memaparkan mesyuarat tenaga ASEAN kali ke-30 di Phnom Penh tertumpu kepada tenaga hijau ASEAN dan membangun pelan untuk grade kuasa ASEAN. Thailand dan China pula bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala dan menjadi rakan kongsi strategik lebih rapat. Di daerah Keningau, Sabah berpotensi menjadi pengeluar utama kulit kayu manis di dunia kerana berkualiti tinggi. Dan juga di Malaysia, seorang penggemar kapal layar berjaya menghasilkan 50 buah replika kapal layar setelah melibatkan diri dalam bidang ini selama 15 tahun. Ikuti paparan menarik ini bersama Husin Ismail. Mesyuarat Tenaga ASEAN kali ke-30 di Phnom Penh memberi tumpuan kepada tenaga hijau ASEAN dan membangun pelan untuk grid kuasa ASEAN.
Mesyuarat dirasmikan oleh Perdana Menteri Kemboja Hun Sen. Mesyuarat bersetuju untuk menghubungkan kuasa hijau yang tidak mengeluarkan karbon dioksida ke udara dengan sistem semasa tenaga hijau yang dihasilkan oleh cahaya matahari, angin atau air yang akan memberi manfaat besar kepada ASEAN. Sambungan hijau ASEAN adalah satu topik yang baru dan penting untuk pembangunan tenaga dan masa depan masyarakat ASEAN. Tenaga hijau akan membantu komuniti ASEAN untuk menarik lebih ramai pelancong pada masa depan, terutamanya dengan menyediakan sambungan kereta api elektrik dari Singapura ke China. Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Bekalan Elektrik dari tahun 2010-2020, Kemboja akan mempunyai tambahan 3,173.2 megawatt. 900 megawatt kapasiti kuasa masa depan Kemboja akan dihasilkan dari loji jana kuasa arang batu yang akan dibina di antara tahun 2010 dan 2018. Research institutes academic barriers to investment and financing. ជួយក្នុងការសម្របសម្រួលការងារវិជាកិច្ចខាងពលនិង Persidangan 2 tahunan kali ke-11 Persatuan Perlebahan se-Asia dan API Expo yang diadakan di Kuala Terengganu, Malaysia membincangkan masalah pengeluaran serta hala tuju industri madu dunia. Sebanyak 29 negara menghadirinya selain Malaysia, negara-negara yang menyertainya termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan dan Afrika. Selain bertujuan membangun industri berkaitan lebah tualang di Terengganu, program itu juga dilihat sebagai inisiatif mempromosikan ekopelancongan sempena Tahun Melawat Terengganu 2013. Harga madu lebah asli di Terengganu antara RM40 Malaysia dan RM50 Malaysia sebotol dan lazimnya madu lebah tualang paling mendapat permintaan ramai. Hasil jualan madu lebah boleh mencecah sehingga RM250,000 Malaysia setahun. Daripada 8 spesies lebah madu yang ada di dunia, 5 berada di Malaysia. Negeri Sarawak antara negeri berpotensi menjadi pusat penternakan madu lebah utama di Malaysia dengan pengeluaran Thailand dan China bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala dan menjadi rakan kongsi strategik lebih rapat. Persetujuan dicapai semasa Perdana Menteri Yingluck Shinawatra baru-baru ini melawat ke China dan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan pelbagai isu bersama Perdana Menteri China Wen Jiabao. Perdana Menteri Thailand juga mengucapkan terima kasih kepada China atas bantuannya kepada Thailand semasa krisis banjir paling buruk dalam beberapa dekad pada tahun 2011. Selain itu, Puan Yingluck dan Tuan Wen bersetuju untuk meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik yang lebih tinggi yang melibatkan perolehan komputer tablet untuk pelajar Thailand, kerjasama dalam pembangunan sistem kereta api elektrik, promosi tenaga bersih dan pengurusan sumber air yang cekap. Di samping itu, kedua-dua pemimpin bersetuju dengan rancangan untuk meningkatkan perdagangan, pelaburan dan pelancongan dalam tempoh 5 tahun akan datang serta kerjasama Saprantau Mekong dalam pertukaran tahunan maklumat paras air di kedua-dua negara. Datuk Sairin bagaimanapun berkata, kajian terperinci perlu dilakukan agar potensi komersial industri kayu manis di negeri ini Daerah Keningau di negeri Sabah berpotensi menjadi pengeluar utama kulit kayu manis di dunia kerana berkualiti tinggi. Kulit kayu manis yang dihasilkan di daerah Keningau mempunyai tekstur yang lebih halus, wangi dan manis. Bagaimanapun, kajian terperinci perlu dilakukan agar potensi komersial industri kayu manis di negeri ini dapat ditingkatkan. Ini termasuklah menambah nilai produk-produk berasaskan kulit kayu manis seperti rempah ratus untuk masakan. Daerah Keningau turut berpotensi sebagai pusat tanaman pokok gaharu terkemuka negara berikutan kesesuaian tanah bagi tanaman tersebut.
Kapal layar mula dibina manusia sejak 6,000 tahun dahulu bagi memudahkan aktiviti pengangkutan menggunakan laluan air. Kehalusan seni bina dan aspek sejarah yang terdapat pada setiap rekaan kapal mencetuskan idea kepada seorang peminat kapal layar, Azhar Kamarudin atau Captain Jack, untuk membina replika kapal layar. Meminati sejarah pelayaran sejak kecil mendorong beliau mengasah bakatnya dengan hanya berpandukan buku dan gambar rujukan untuk membina replika kapal layar. 15 tahun terlibat dalam bidang ini, lebih 50 buah kapal berjaya dihasilkan. Kebanyakannya datang dari negara Eropah seperti England, Spanyol, Portugal selain China yang merupakan kuasa besar dunia pada zaman rempah suatu masa dahulu. Uniknya, 85% ciri-ciri dan kerja-kerja pembuatan kapal ini menggunakan kaedah pembinaan yang sebenar. Menggunakan kayu-kayu tempatan seperti nyatoh dan meranti, setiap kapal memakan masa di antara 1 hingga 3 bulan untuk disiapkan, bergantung kepada tahap kesukarannya. Bahan tersebut mengakhiri rancangan Dunia Asia keluaran minggu ini. Semoga apa yang kami paparkan ini akan memberi manfaat yang berguna kepada kita semua dan berkongsi pengetahuan bersama. Bersua lagi minggu depan dengan bahan-bahan yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.